Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, yang ini kita masuk ke bab seterusnya iaitu bab 5, mengendalikan mesyuarat. Okay, yang ini semua berkaitan dengan mesyuarat lah. Macam mana persediaan sebelum mesyuarat, semasa mesyuarat dan apa yang perlu kita lakukan selepas berlangsungnya mesyuarat. Okey, antara topik yang akan awak belajar, dia ada dua topik besar lah. Tapi bawah topik-topik tu dia ada banyak lagi perkara, detail-detail yang awak kena belajar. Okey, yang pertama mengenai keperluan mesyuarat kumpulan. Okey, mesyuarat ni mestilah dalam kumpulan lah kan. Kalau awak seorang-seorang, awak nak mesyuarat dengan siapa? Betul tak? Okey, jadi apa keperluan sesuatu mesyuarat ni? Kenapa sesuatu organisasi tu ia memerlukan adanya mesyuarat? Kenapa perlunya mesyuarat tu dilakukan? Tapi sebelum tu awak kena kenal dululah jenis-jenis mesyuarat, objektif mesyuarat, apa matlamat mesyuarat, kenapa kita buat mesyuarat, kekerapan mesyuarat, seberapa kerap boleh dilakukan, dokumen apa yang perlu ada untuk mesyuarat dan undang-undang dalam mesyuarat. Kemudian yang kedua adalah mengenai aktiviti mesyuarat. Maknanya sebelum berlangsungnya mesyuarat tu apa yang perlu kita buat, aktiviti apa semasa berlangsungnya mesyuarat dan selepas berlangsungnya mesyuarat. Okey, kita ada pelan mesyuarat. Pelan tu susuan atur, kemudian ada agenda mesyuarat. Macam mana kita nak tetapkan agenda tu, peserta mesyuarat tu siapa, kemudian persediaan untuk kita adakan mesyuarat, keberkesanan mesyuarat dan juga last sekali adalah minit mesyuarat. Okey, kita masuk ke topik besar yang pertama ni lah, keperluan bagi mesyuarat kumpulan. Okey, keperluan bagi mesyuarat kumpulan, apa itu mesyuarat? Awak mesti dah biasa dengar kan perkataan mesyuarat, cikgu masuk mesyuarat, kemudian persatuan ni ada mesyuarat. Okey, apa itu mesyuarat? Mesyuarat itu apa sebenarnya maksud dia? Okey, mesyuarat itu adalah perhimpunan. Sebab tu dia merupakan, dia kena berlaku dalam bentuk kumpulan sebab dia adalah perhimpunan yang melibatkan paling kurang 3 orang atau lebih. Kalau 2 orang pun kita tak panggil mesyuarat lah. Lebih kepada perbincangan kalau 2 orang. Kalau seorang memang langsung lah, tak ada apa-apalah yang berlaku kan. Kemudian apa? Dia punya fungsi dia apa? Untuk membincangkan tentang sesuatu perkara bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan dalam agenda mesyuarat dan dapat dicapai dalam jangka waktu yang singkat. Jadi bila ada objektif, awak nak adakan mesyuarat, awak kena buat mesyuarat tu sekurang-kurangnya kena ada 3 atau lebih. Dan objektif tu seperti yang awak dah tetapkan dalam agenda mesyuarat lah. Jadi benda tu juga boleh dicapai dalam jangka waktu yang singkat. Okey, jenis-jenis mesyuarat. Okey, jenis mesyuarat, awak tengok ada banyak sebenarnya. Okey, ada mesyuarat agung tahunan, ada mesyuarat ahli lembaga pengarah, okey, ada mesyuarat pengurusan, ada mesyuarat unit jabatan, kemudian ada mesyuarat jawatan kuasa. Bawah jawatan kuasa ni pula dia ada pula mesyuarat jawatan kuasa kerja, jawatan kuasa kecil, jawatan kuasa ad hoc ataupun sementara lah. Okey, sementara ni maknanya bila dah habis, bila dah selesai sesuatu acara, jadi jawatan kuasa tu akan terbubar. Okey, kita akan pergi satu persatu lah kepada jenis-jenis mesyuarat ni. Kita tengok mesyuarat yang pertama adalah mesyuarat agung tahunan. Okey, pernah dengar kan mesyuarat agung tahunan? Apa mesyuarat agung tahunan? Mesyuarat agung tahunan ni adalah mesyuarat utama dalam siri mesyuarat sesebuah pertubuhan kerana ia melibatkan semua anggota berdaftar. Yang ini memang kena buat untuk organisasi yang berdaftar ataupun persatuan yang berdaftar. Okey? Wajiblah kena buat at least tahun sekali macam tu lah. Okey? Kemudian mesyuarat ini perlu diadakan mengikut peruntukan undang-undang negara. Yang ini dia ada undang-undang dia lah, bukan macam mesyuarat awak dekat sekolah. Macam biasa tu tak ada. Sebab dia ada akta. Akta apa? Akta
Nyata pendaftaran pertubuhan. Bagi pertubuhan yang diwujudkan di luar sekolah. Contoh apa contoh? Contoh koperasi kan. Koperasi Angkatan Tentera contohlah. Jadi koperasi Angkatan Tentera ni dia kena buatlah mesyuarat agung tahunan. Dalam mesyuarat agung tahunan tu biasanya orang dia bentangkanlah kewangan dia, okey, kemudian dia nak buat pertukaran ahli jawatan kuasa. Macam kita sekolah ni pun ada mesyuarat agung tahunan apa, PIBG kan, tu berdaftar, okey. Ada juga persatuan alumni sekolah-sekolah yang itu bila dah berdaftar dia kena buat mesyuarat agung dan dia kena bagi laporan lah sebab dia adalah mengikut undang-undang negara ni, dia ada undang-undang dia. Okey, kemudian kita tengok mesyuarat ahli lembaga pengarah. Okey, mesyuarat ahli lembaga pengarah ni biasanya dia ni melibatkan jawatan-jawatan tertinggi lah dalam sesuatu organisasi ataupun syarikat. Okey. Okey, mesyuarat ahli lembaga pengarah ialah mesyuarat untuk membuat keputusan yang penting melibatkan dasar polisi organisasi. Dia yang tentukan hala tuju syarikat ni semua ahli lembaga pengarah ni. Okey, dalam mesyuarat ahli lembaga pengarah dia tak ada bincangkan isu-isu mesin ni rosak, besi tak cukup, tak ada. Dia membincangkan lebih kepada hal-hal pengurusan dan pentadbiran lah. Okey, mesyuarat ini hanya dihadiri oleh ahli lembaga pengarah yang terdiri daripada individu-individu yang dilantik untuk merancang dasar polisi syarikat. Kemudian mesyuarat ini diadakan secara berkala seperti yang dirancangkan oleh syarikat. Selalunya berkala lah, mungkin beberapa bulan sekali lah. Dalam setahun mungkin ada 2-3 bulan sekali. Okey, tengok mesyuarat pengurusan pula. Okay, mesyuarat pengurusan ni mungkin lainlah dengan ahli lembaga pengarah tadi. Mana mesyuarat pengurusan ni lebih kepada pentadbir-pentadbir lah yang ada dalam sesuatu organisasi tu. Dan di pentadbir tu tak semestinya ahli lembaga pengarah. Okey, mesyuarat pengurusan ialah mesyuarat yang membentuk perancangan untuk organisasi. Okey, dia yang membuat perancangan untuk organisasi secara terperinci bagi melaksanakan dasar yang telah ditetapkan oleh ahli lembaga pengarah tadi. Jadi ahli lembaga pengarah dia buat mesyuarat, dia bincangkan dia nak ikut dasar apa, polisi macam mana, polisi syarikat. Jadi bila dah tetapkan semua tu, di peringkat pengurusan pula akan buat mesyuarat macam mana nak melaksanakan dasar tersebut. Okey. Jadi mesyuarat pengurusan ni berada di bawah mesyuarat lembaga, maknanya dia punya turutan flow lah. Mesti di bawah mesyuarat ahli lembaga pengarah tu lah. Okey, ahli mesyuarat terdiri daripada pihak pengurusan atasan seperti pengarah, timbalan pengarah, pengarah urusan, pengurus, ketua jabatan dan lain-lain. Ini pihak pengurusan atasan. Okey. Mesyuarat unit jabatan. Mesyuarat unit jabatan. Unit jabatan ni dia kecil lagi daripada mesyuarat pengurusan tadi. Macam kita dekat kolej ni kita ada jabatan apa? Jabatan mekanikal kan. Jabatan elektrikal. Dia ada jabatan-jabatan lah, jabatan akademik ke, macam tu. Okey, mesyuarat ini diadakan untuk melaksanakan perancangan yang telah diputuskan dalam mesyuarat pengurusan. Jadi selepas mesyuarat pengurusan tetapkan apa-apa keputusan, nak laksanakan macam ni, jadi dia akan subkan tindakan itu kepada jabatan yang terlibat. Jadi barulah mesyuarat jabatan ni pula akan melaksanakan mesyuarat. Dihadiri oleh ketua-ketua jabatan dan staf yang berkenaan. Maknanya kalau contoh melibatkan jabatan mekanikal, ketua jabatan mekanikal dan juga staf-staf yang berada di bawah jabatan mekanikal sahaja yang dikehendaki menghadiri mesyuarat tersebutlah. Jabatan lain tak bolehlah. Okey, mesyuarat ini dijalankan secara berkala tetapi lebih kerap daripada mesyuarat pengurusan. Sebab mesyuarat di peringkat jabatan ni biasanya dia yang banyak buat kerja sikit kan. Bila dia dah dapat arahan daripada pihak pengurusan untuk buat macam ni, jadi dia kena selalu bermesyuarat lah, lebih kerap lah biasanya. Sebab dia nak update dia punya progress dia tu. Okey. Dia punya perkembangan tindakan-tindakan yang dia kena buat tu.
Okey, kemudian ada pula mesyuarat jawatan kuasa. Mesyuarat jawatan kuasa ni adalah sesuatu persatuan atau organisasi yang dikendalikan oleh satu jawatan kuasa yang dilantik menerusi mesyuarat agung. Contoh nak buat apa-apa event, apa-apa program, biasanya kita akan lantik lah, ataupun itu yang bagi yang kecil-kecil lah. Kalau mesyuarat agung ni biasanya contoh melibatkan PIBG contoh kan. Jadi PIBG dia akan lantik jawatan kuasa bagi PIBG tersebut. Okey. Okey, bagi yang mesyuarat jawatan kuasa ni dia ada 3 jenis pula. Jawatan kuasa tadi kan. Ada jawatan kuasa kerja ataupun jawatan kuasa induk. Yang ini yang besarlah maknanya. Dia lebih besarlah jawatan kuasa kerja ni. Kalau jawatan kuasa kecil ni, contohlah awak bila dah buat program, contohlah awak buat hari convocation kan. Jawatan kuasa induk ni biasa dia ada bahagian persiapan tempat. Okey, persiapan tempat. So di bawah persiapan tempat dia ada lagi jawatan kuasa kecil. Okey, persiapan tempat ni apa? Ada dewan, ada tempat parking, contohlah dewan kan, persiapan tempat untuk hadiah, persiapan tempat banyaklah persiapan tempat. Jadi dia ada jawatan kuasa kecil-kecil dia tu. Kemudian ada juga mesyuarat bagi jawatan kuasa ad hoc ataupun sementara. Okey. Yang sementara ni mungkin hanya perlu diadakan untuk sesuatu program yang hanya dilakukan pada satu masa itu sahaja. Okey, maknanya bukan setiap tahun. Kalau program tu harus diadakan setiap tahun, jadi dia tak dipanggil jawatan kuasa sementara lah. Sebab dia akan guna jawatan kuasa yang sama untuk next seterusnya. Okey, apa itu objektif mesyuarat? Kenapa dalam sesuatu organisasi tu dia kena adakan mesyuarat? Jadi kita ada dua objektif ya. Yang pertama adalah objektif ni yang ni dia punya maksud dulu Objektif ni adalah kenyataan tentang apa yang dilakukan dan perlu dinyatakan dari segi keputusan. Maknanya awak buat mesyuarat, awak akan kalau contoh awak pengerusi, awak akan menyatakanlah apa objektif awak pada hari ini. Jadi ia adalah satu kenyataan. Awak kena memaklumkan benda tu kepada ahli-ahli mesyuarat lah, supaya ahli-ahli mesyuarat tahu apa objektif yang nak dicapai pada mesyuarat hari itu. Okey, cara yang baik untuk menulis objektif adalah dengan adanya sesuatu objektif yang khusus. Boleh diukur, boleh dicapai, berpaksikan keputusan dan mempunyai masa yang terhad. Contoh dia, objektif kita mesyuarat hari ini adalah untuk membincangkan berkenaan dengan kebersihan bengkel. Okey? Ataupun keselamatan bengkel. Ataupun nak bincangkan tentang masalah disiplin pelajar. Jadi sesuatu yang khusus. Bukan kata nak contoh kita bagi tahu dalam mesyuarat nak membincangkan hal pelajar. Hal apa hal pelajar? Hal kebajikan ke, hal disiplin ke, hal pencapaian akademik ke, kalau boleh khususlah. Okey, supaya ahli-ahli mesyuarat tu faham hala tuju mesyuarat pada hari itu. Okey, apa tujuan mesyuarat? Awak nak adakan mesyuarat jabatan ke, mesyuarat pengurusan ke, tapi apa tujuan sebenarnya mesyuarat tu? Okey, tujuan dia banyak lah. Kita akan pergi satu-satu. Yang pertama untuk memberikan maklumat. Okey, untuk memberikan maklumat. Awak nak sampaikan sesuatu maklumat, contoh awak sebagai ketua, awak nak sampaikan maklumat kepada orang bawahan awak, jadi awak adakan mesyuarat. Tak semestinya mesyuarat ni diadakan bila berlaku menya-menya masalah. Tak semestinya lah. Okay. Yang kedua, untuk mendapatkan maklumat. Jadi, maklumat ni kita tak tahu kan orang bawahan kita siapa yang boleh bagi maklumat berkaitan isu yang kita tengah nak laksanakan. Jadi, bila kita panggil mesyuarat, kita boleh mendengar maklumat atau pendapat daripada masing-masing lah setiap ahli mesyuarat. Kemudian untuk mengumpul pengetahuan dan pengalaman dalam menyelesaikan masalah. Jadi bila kita berada dalam mesyuarat yang dihadiri oleh ramai ahli, jadi dekat situ kita boleh
dengan pendapat masing-masing. Okey, jadi kita boleh kumpulkanlah pengetahuan dan pengalaman kita. Ini kita boleh tengok macam mana cara orang lain bertindak dan cara orang lain menyelesaikan masalah. Kemudian membuat keputusan dengan adanya hak dan kuasa. Okey, ini maksudnya bila berlakunya sesuatu mesyuarat, okey, jadi ketua contoh bila dah kita dah buat keputusan dalam mesyuarat, okey, Ali bertanggungjawab urus berkenaan dengan isu keselamatan contoh. Abu bertanggungjawab urus mengenai bahan ataupun stok. Jadi bila selesai mesyuarat, maknanya dah buat keputusan, barulah individu-individu tertentu akan adanya hak dan kuasa secara rasmi lah. Jadi selepas itu dialah yang akan bertanggungjawab untuk melaksanakan apa-apa arahan ataupun keputusan yang telah diputuskan dalam mesyuarat tersebut. Okey, kalau kita tak adakan mesyuarat, Ali dia tak ada kuasa sebab organisasi itu tak memberikan kuasa secara rasmi pada dia untuk jaga ataupun untuk uruskan berkenaan dengan sesuatu hal perkara. Jadi bila adanya mesyuarat secara rasmi kita dah bagi kuasa, orang ni uruskan berkenaan dengan apa, orang tu berkenaan dengan apa, jadi dah ada kuasa, dia dah boleh melaksanakan tugas dia tanpa ada gangguan lah. Okey, kemudian membentuk kerjasama. Ini macam biasa. Sebab setiap ahli dia saling memerlukan kan. Jadi bila kita buat kerja mesyuarat, maknanya kita dah ada kerjasama, setiap ahli mesyuarat datang dengar, memberi pendapat masing-masing, dan jika ada yang tak dapat nak selesaikan isu-isu berkaitan di bawah kuasa dia, mungkin ada pihak lain yang boleh membantulah. Okay, kemudian membincangkan perkara-perkara ketidakpuasan. Ini sekiranya ada sebarang aduan daripada orang bawahan awak ataupun mungkin ada masalah yang berlaku dalam organisasi tersebut, jadi boleh diadukan ketidakpuasan tersebut ketika dilakukannya mesyuarat, ketika berlangsungnya mesyuarat. Okey, ini adalah aliran pelaksanaan mesyuarat. Awak tak boleh tiba-tiba mesej semua ahli-ahli organisasi awak, okey, 5 minit lagi kita nak buat mesyuarat. Tak boleh. Dia ada step by step dia, macam mana kita nak laksanakan sesuatu mesyuarat itu. Okey, yang pertama, kita kena tentukan dulu jadual mesyuarat, bila dan di mana. Okey, tak boleh buat secara mengejut macam tu. Bila nak buat, tarikh dan di mana. Contoh kalau kata dekat syarikat kita tu okeylah, tapi di mana tu maksudnya bilik apa? Bilik yang mana satu? Ruangan yang mana satu? Kalau nak buat di tempat lain, nyatakanlah secara terperinci dalam notis mesyuarat nanti. Okey, kemudian tentukan tujuan mesyuarat. Kenapa kita nak buat mesyuarat tu? Saja-saja nak sembang. Kalau saja-saja nak sembang, baik pergi kedai kopi lah kan. Mesti ada tujuan dia berkaitan dengan kerja. Lepas tu tetapkan agenda. Dalam surat panggilan mesyuarat itu, notis panggilan mesyuarat itu kita dah tetapkan dah agenda apa. Pertama, membincangkan isu apa? Kebajikan pelajar. Yang kedua, contoh disiplin pelajar. Yang ketiga, contoh keceriaan bengkel. Jadi maknanya ahli mesyuarat bila dah dapat notis tu dia dah tahu dah isu apa yang nak akan dibincangkan, dan jika ada masalah yang berkaitan dengan isu-isu yang telah disenaraikan itu, dia orang boleh mengemukakanlah aduan ke ketidakpuasan ke apa-apa semasa mesyuarat itu. Kemudian apa yang kena buat? Semak kemudahan antaranya bilik mesyuarat. Okey. Semak bilik mesyuarat tu dah ada orang booking ke? Adakah keluasan dia tu mencukupi untuk ahli mesyuarat kita yang berapa orang? Adakah kelengkapan tu cukup? Contoh kita nak pakai projektor, kita nak tayangkan slide. Bilik mesyuarat tu adakah ada kemudahan yang kita nak? Ada speaker ke? Ada mic ke? Okey. Itu semua kena check lah sebelum berlangsungnya mesyuarat tu. Okey, kemudian barulah kita boleh menjalankan mesyuarat mengikut agenda kita. Bincang mengikut agenda satu persatu, ikut urutan. Kemudian bila dah selesai mesyuarat, barulah kita buat minit mesyuarat. Okey, penyediaan minit mesyuarat. Okey, dan ini akan, dia punya aliran ni akan berulang-berulang lah. Mesyuarat ni akan ditangguhkan, mungkin akan ada mesyuarat yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jadi awak akan kena ikutlah aliran yang sama. Okey, kemudian kita tengok kekerapan mesyuarat. Kekerapan mesyuarat bergantung kepada jenis-jenis mesyuarat.
Okay, tak semua sama. Kekerapan mesyuarat bagi ahli lembaga pengarah tak semestinya sama dengan kekerapan bagi mesyuarat unit dan jabatan. Dia mengikut keperluan lah. Biasanya kalau ahli lembaga pengarah tu jarang-jarang lah sebab dasar dan polisi syarikat kan kalau mesyuarat ahli lembaga pengarah dia menentukan dasar dan polisi syarikat. Adakah syarikat yang menukarkan dasar dan polisi dia setiap bulan? Setiap bulan dia tukar je dasar dia polisi dia. Ada tak? Tak ada kan? Jadi biasanya mesyuarat ahli lembaga pengarah ni jarang-jarang lah diadakan. Yang paling kerap biasanya yang paling organisasi yang kecil-kecil ni, bawah-bawah ni, yang pelaksana ni, yang banyak buat kerja ni, yang inilah biasanya yang paling kerap lah bermesyuarat. Okey, kita tengok dokumen apa yang perlu ada untuk mesyuarat ni. Macam mana pengurusan dokumen? Okey, pengurusan dokumen ni penting supaya mesyuarat kita tu berjalan dengan lancar dan teratur. Takut nanti bila nak masa-masa mesyuarat, tiba-tiba dokumen tu tak ada, notis mesyuarat tak buat lagi, tapi dah bagi tahu dah orang lain secara lisan. Tak betul lah, aliran tu tak betul lah. Okey, dan dokumen ni penting sebab dia adalah rangka bagi membincangkan tentang perkara yang akan dibangkitkan. Bila dah ada dokumen contoh notis panggilan mesyuarat tu kan, maknanya kita dah boleh tengok apa yang rangka-rangka yang akan dibincang dalam mesyuarat tu. Dan ia menjadi buktilah sesuatu mesyuarat tu dilakukan. Pertamanya melibatkan minit mesyuarat apa semua. Minit mesyuarat pun semua termasuk jugalah dalam dokumen mesyuarat lah. Okey. Okey, undang-undang mesyuarat pula. Undang-undang mesyuarat. Dia ada peraturan dia. Bila awak nak adakan suatu mesyuarat, ada peraturan sebelum awak adakan mesyuarat, semasa mesyuarat berlangsung dan selepas mesyuarat tu berlangsung. Dia ada tiga ni, dia ada peraturan dia, rules dia. Dia kena ikut step by step lah. Okey, kita tengok yang pertama, peraturan sebelum mesyuarat ni. Okey, peraturan sebelum mesyuarat. Kena tentukan agenda, tarikh, masa dan tempat. Macam yang saya terangkan tadi kan. Okay, pilih tarikh, masa pukul berapa dan juga agenda apa yang nak dibincangkan dalam mesyuarat. Ini kena bincang bersama dengan pengerusi lah sebab pengerusi lah yang akan handle mesyuarat tu. Kemudian membuat tempahan bilik mesyuarat secara bertulis. Okay, ini bagi mengelakkan berlakunya masalah lah, berebut tak ada bukti betul ke jabatan ni dah booking bilik ni. Jadi kena ada tempahan secara bertulis. Kemudian dalam tempahan tu jika boleh kena sertakan sekali lah nama ahli jawatankuasa, nama pengurusi siapa, setiausaha, tarikh dan masa kita nak buat dan masa dijangka tamat beserta dengan bilangan lah berapa yang akan hadir. Okay, supaya senang bila ada jabatan lain yang nak gunakan bilik tu, dia dah boleh bajet lah pukul berapa mesyuarat kita tu akan habis. Okay, semasa mesyuarat pula, apa yang patut kita lakukan? Permulaan, mesyuarat boleh bermula sekiranya masa yang ditetapkan sudah sampai dan kehadiran ahli sudah mencapai. Okey, kita kata pukul 9 kena mulakan, mungkin biasanya kita akan bagi masa lah dalam 5 minit, 10 minit. Macam tu baru kita mulakan. Tapi jika tak sampai lagi waktu yang ditetapkan dalam surat, kita tak boleh mulakan. Okey, dan juga kena tengok kepada kehadiran. Okey, dia ada berapa persen lah kehadiran tu. Okey, kemudian dalam pembukaan mesyuarat, yang ini biasanya pembukaan pengerusi lah yang akan handle mesyuarat ni. Jadi pembukaan ini akan diambil alih oleh pengerusi. Kemudian pengesahan bila dah berlaku mesyuarat, apa semua dah siap. Okey, bukan dah siap mesyuarat dah siap pembukaan tu. Okey, biasanya pengerusi akan buat ucapan alu-aluan ke, nak baca doa ke, okey, terpulanglah. Dan sedikit kata-kata pendahuluan lah. Kemudian setiausaha akan bentangkan minit mesyuarat yang lepas. Contoh dalam mesyuarat yang pertama awak dah buat mesyuarat, dah bincangkan dan dah ada pun minit mesyuarat, dah siap. Jadi bila berlakunya mesyuarat yang kedua, setiausaha hendaklah membentangkan minit mesyuarat yang sebelum tu. Baca balik apa yang awak bincangkan, apa yang ahli bincangkan semasa mesyuarat yang lepas. Macam kita nak buat reminder lah. Dan kena ada pengesahan oleh ahli-ahli. Okey, contoh setiausaha baca, seorang angkat tangan, cakap saya sahkan minit mesyuarat tersebut. Maknanya
apa yang dibentangkan oleh setiausaha itu adalah betul. Dia tak tipu, dia tak pandai-pandai buat ayat dia tak pandai-pandai reka-reka cerita. Jadi kena dengarlah satu persatu apa yang setiausaha tu bagi tahu semasa pengesahan minit mesyuarat tu. Okey, jika ada yang tertinggal ataupun apa-apa yang tak betul, semasa pengesahan tu kita boleh betulkan baliklah dengan setiausaha. Okey, kemudian perbincangan pun akan bermula selepas selesai sahaja pengesahan minit mesyuarat tu. Okey, nak buat perbincangan mengikut agenda yang awak tetapkanlah dalam notis mesyuarat. Okey, selepas selesai semua agenda tu, last kali barulah akan ada hal-hal lain lah. Biasanya dia tertulis ataupun perkara berbangkit. Maknanya ini di luar agenda. Selain daripada agenda tu, apa yang ahli-ahli mesyuarat nak bincangkan, nak suarakan. Jadi last kali lah setelah selesai. Tak bolehlah mula-mula tu terus nak bincang perkara berbangkit lah, tak boleh. Kena tunggu selesai dulu mengikut agenda. Okay, kemudian penutup, mesyuarat boleh ditamatkan oleh pengerusi sekiranya kesemua perkara harus dibincangkan telah dibincang. Jadi bila dah semua bincang, barulah pengerusi akan tamatkan mesyuarat tersebut. Jadi dia akan bagi tahu pula lah next mesyuarat bila. Okey, nak tutup dengan bacaan doa ke, itu terpulanglah kepada pengerusi tersebut. Jadi pembukaan pun pengerusi, penutup pun pengerusi. Okey, untuk selepas mesyuarat, ada beberapa perkara lah kena buat. Terutama melibatkan dokumen lah. Okey, dokumen ni biasanya yang pertama kita kena sediakan minit mesyuarat. Okey, penyediaan minit. Minit ni biasanya setiausaha lah yang sediakan. Okey, dalam minit mesyuarat ni kena ada maklumat berkaitan tarikh mesyuarat dilakukan, masa, kehadiran, kehadiran dan jika ada ahli-ahli yang kita jemput untuk hadir tak dapat datang, jadi kita kena nyatakan jugalah. Okey. Kemudian butiran-butiran perkara yang dibincangkan mengikut turutan agenda lah. Kena susun benda tu mengikut turutan agenda. Okey. Contoh agenda yang pertama membincangkan tentang kebersihan bengkel. Jadi dalam minit mesyuarat kena ceritakan dulu. Okey, pasal kebersihan bengkel apa yang dibincangkan dan setiap yang dibincangkan tu di bawah tanggungjawab siapa. Jadi kena tulislah dekat tepi ke, dekat bawah ke daripada ayat-ayat tu. Ayat-ayat yang awak tulis tu, jadi kena tulislah di bawah tanggungjawab siapa. Kemudian agenda kedua, apa perkara yang dibincangkan. Okey, tulis dan tindakan siapa yang bertanggungjawab. Agenda yang ketiga, sampailah kepada penutup dan bawah sekali barulah ada disediakan oleh tu siapa, setiausaha kelab, contoh setiausaha jabatan mekanikal. Okey, contoh itulah kena ada tanda tangan dan nama awak lah. Kemudian minit mesyuarat ni haruslah disediakan paling lewat 3 hari selepas mesyuarat. Okey, dan bila dah siap minit mesyuarat ni, ia dikira draft lah sebab dia belum lagi disemak oleh pengerusi majlis, pengerusi yang masa mesyuarat itu. Jadi bila dah siap, awak tunjukkan dekat pengerusi, pengerusi akan semak. Okey, pengerusi akan semak dan kemudian bila pengerusi dah setuju dengan minit mesyuarat yang awak tulis, tidak ada benda yang salah, tidak ada benda yang tertinggal, barulah minit mesyuarat itu akan dibawa ke mesyuarat yang seterusnya. Dalam mesyuarat yang seterusnya, macam yang saya ceritakan sebelum ni kan, dalam mesyuarat yang seterusnya, barulah akan disahkan oleh ahli mesyuarat selepas awak bacakan, selepas setiausaha bacakan minit mesyuarat tersebut. Dia akan baca apa yang ditulis dalam minit tu. Dah selesai, jika betul, semua betul, dia akan disahkan oleh ahli mesyuarat. Dan minit mesyuarat ni seharusnya diedarkan kepada ahli-ahli yang lain dalam tempoh seminggu. Contohlah mesyuarat awak yang seterusnya berlangsung sebulan selepas itu. Tetapi minit mesyuarat ini haruslah diedarkan kepada ahli-ahli dalam tempoh seminggu selepas mesyuarat dijalankan. Okey? Tak boleh awak edarkan tunggu next mesyuarat baru nak edarkan. Tak bolehlah, sepatutnya diedarkan dalam tempoh seminggu.
Okey, yang ini pula adalah tugasan. Okey, tugasan awak berkaitan dengan minit mesyuarat. Saya nak awak cari dari pelbagai sumber, tak kisahlah daripada buku ke, awak pergi library ke, awak nak tanya kawan-kawan awak ke, tak tanya cikgu-cikgu yang lain ke. Saya nak awak cari satu contoh minit mesyuarat. Okey, tak kisahlah berkaitan apa, minit mesyuarat kelab ke, persatuan ke, syarikat ke, okey. Saya nak awak cari satu minit mesyuarat, salin dan hantar pada saya. Okay, saya nak awak tengok apa yang ada dalam minit mesyuarat tu. Mungkin kawan awak jumpa minit mesyuarat syarikat. Kawan awak ini pula jumpa minit mesyuarat persatuan. Persatuan kebudayaan contoh. Kawan awak ini pula jumpa minit mesyuarat untuk jabatan mekanikal, lain-lain. Jadi kita boleh tengoklah cara penulisan minit mesyuarat tu macam mana. Okey? Yang ni boleh hantar saya dulu masa lah. Okey, kita masuk kepada topik yang kedua iaitu topik aktiviti mesyuarat kumpulan. Okey. Dalam mesyuarat ni, bukan dalam lah, maknanya sepanjang mesyuarat ni, sebelum, semasa dan selepas mesyuarat tu apa perkara aktiviti yang awak kena lakukan. Okey, yang pertama susun atur bilik mesyuarat. Ini dia punya plan lah. Boleh tengok nanti, tapi sebelum tu awak kena kenal pasti mesyuarat yang awak nak adakan ini adakah mesyuarat memberi maklumat ataupun mesyuarat membuat keputusan. Okey, mesyuarat memberi maklumat dia lebih kepada sahala sahaja. Maknanya pengerusi akan menyampaikan apa maklumat yang ingin diberitahu kepada ahli-ahli dia. Manakala mesyuarat membuat keputusan, dia lebih kepada perbincangan untuk mendengar pandangan, pendapat daripada ahli-ahli mesyuarat yang lain. Okey, untuk kedudukan mesyuarat memberi maklumat, kedudukan meja dan kerusi dia macam ni. Okey, awak tengok yang hijau ni, yang hijau ni dia lebih kepada bentuk U macam ni kan, mengelilingi macam ni. Okay, biasanya pengerusi akan duduk dekat depan ni lah. Okay, pengerusi akan duduk dekat depan ni. Jadi dia akan sampaikan maklumat dan semua ahli boleh dengar. Untuk yang warna kuning ni, satu susun atur yang lain pula. Okay, dia tak sama. Hijau ni satu susunan, yang kuning ni satu susunan. Okay, yang kuning ni pengerusi biasa duduk depan sini kan. Dan jika ahli-ahli mesyuarat tu tak ramai, awak boleh susun atur macam ni. Okay, ini untuk kedudukan bagi memberi maklumat. Bagi mesyuarat untuk membuat keputusan, okay, untuk mesyuarat membuat keputusan, okay, awak tengok pengerusi dekat depan ni ni pengerusi depan ni. Okay, kemudian dia ada mengelilingi macam ni. Okay, ni semua kerusi-kerusi ahli lah ni. Kemudian jika ada lagi yang tak cukup, boleh tambah dekat sini dan boleh juga tambah yang dekat hujung ni. Okay, ini jika tak cukup lah. Bila kalau kata meja besar ni dah cukup, dah kira okey lah, kira meja bulat macam ni, meja besar macam ni. Kan jamuan ringan pula boleh letak dekat tepi. Okay, ini susunan dia. Okay, ini adalah antara kriteria yang awak kena tahu untuk membezakan antara mesyuarat memberi maklumat dengan mesyuarat membuat keputusan. Okey, kita tengok dulu, awak tengok dulu line warna biru ni. Okay, bilangan peserta. Bilangan peserta mesyuarat memberi maklumat biasanya tidak dihadkan. Sebab kadang-kadang bos kita nak sampaikan maklumat secara kepada semua. Okey, semua. Tak kira jabatan mana, semua termasuk. Jadi dia tak ada had lah. Jika mesyuarat membuat keputusan, okey, bilangan dia adalah kecil. Sebab yang buat keputusan ni biasanya bos-bos sahajalah kan. Dia tak melibatkan pekerja bawahan. Okey. Okey, tengok pula yang warna purple. Siapa yang perlu menghadiri? Okey, maknanya ahli dia tu siapa? Ahli mesyuarat tu. Sesiapa sahaja yang perlu tahu tentang maklumat yang nak disampaikan. Okey. Kemudian kalau untuk membuat keputusan adalah yang bertanggungjawab dan yang dapat menyumbang kepada satu isu yang dibincangkan. Okey, yang bertanggungjawab. Yang tak bertanggungjawab tentang isu tu biasanya tak dijemput lah dan dia seharusnya orang yang boleh menyumbang kepada perkara yang dibincangkan tu.
Okey, tengok yang warna orange ni, proses komunikasi. Untuk mesyuarat memberi maklumat, dia adalah satu hala. Maknanya hanya ketua sahaja menyampaikan maklumat dan biasanya tak adalah sesi soal jawab ke aduan ke, biasanya tak adalah masa mesyuarat jenis ni. Kalau mesyuarat membuat keputusan, barulah akan ada perbincangan antara ahli yang hadir. Sebab kita nak bincang kan, maknanya bila ada satu isu, kita nak tetapkan satu keputusan, mestilah ada perbincangan, keputusan mana yang terbaik kita akan ambil. Okey? Okey, tengok yang hijau ni, susunan bilik mesyuarat. Ini sama macam tadilah. Okey, kalau susunan untuk memberi maklumat seperti bilik darjah ni. Semua menghadap ke depan. Okey? Sebab kita nak dengar maklumat apa yang disampaikan kan. Kalau untuk membuat keputusan, peserta boleh menghadap satu sama lain. Okey? Boleh menghadap satu sama lain. Okey, yang kuning ni pula, cara mempengerusi paling berkesan. Okay. Kalau untuk mesyuarat yang memberi maklumat, dia lebih bersifat autoritatif ataupun autokratik. Yang ini maknanya sifat saya bagi masuk perumpamaannya macam dia seorang sahaja yang berkuasa. So dalam mesyuarat yang jenis ni, hanya pengerusi saja yang banyak bercakap, menyampaikan maklumat. Yang lain cuma diam dan tidak ada perbincangan dah. Kalau untuk mesyuarat membuat keputusan, biasanya dia jenis penyertaan. Okay. Semua ahli boleh bercakap, boleh memberikan pandangan masing-masing. Okay, untuk yang warna purple ni, penekanan pada apa? Kalau mesyuarat jenis maklumat ni, dia menekankan isi penting apa awak nak sampaikan kepada ahli-ahli bawahan. Kalau mesyuarat membuat keputusan, dia lebih kepada interaksi dan penyelesaian masalah. Okay, dia kena banyak hala lah. Kalau 10 orang akan boleh bercakap dalam mesyuarat itu. Okey, kunci kejayaan. Bagi mesyuarat memberi maklumat, perancangan dan penyediaan maklumat yang hendak dipersembahkan. Penyediaan maklumat tu, maklumat yang awak nak sampaikan tu apa? Kalau nak bagi cantik, susun atur elok-elok. Maklumat apa dulu nak bagi tahu. Jangan tiba-tiba cakap pasal A, lepas tu cakap pasal B, lepas tu cakap pasal C, lompat balik cakap pasal A. Itu tak berapa bagus lah. Kalau untuk membuat keputusan, mesyuarat membuat keputusan, suasana mesyuarat yang menggalakkan pertukaran pendapat yang bebas dan terbuka. Okey, yang ni lebih terbuka lah. Awak masing-masing boleh nak menyampuk ke, okey. Tiba-tiba kau cakap awak boleh mencelah lah, tapi dengan cara yang beradab lah kan. Okey. Okey, penyertaan ahli. Mesyuarat tanpa ahli mustahil Adakah mesyuarat seorang-seorang, pengerusi seorang je bercakap? Tak adalah. Ini ahli kena ada Ahli kena ada. Okey, kejayaan sesuatu mesyuarat bergantung kepada semangat, kesungguhan, komitmen dan kreativiti setiap ahli. Kalau ahli awak datang 100 orang sekalipun, tapi bila mesyuarat membuat keputusan, semua diam je, tak ada respon, itu maknanya mesyuarat awak tu tak berjaya lah. Kemudian penyertaan ahli mesyuarat bergantung kepada jenis mesyuarat. Jenis mesyuarat, okey. Korum mesyuarat bagi kebanyakan mesyuarat ditentukan oleh setiap persatuan, biasanya 1/3 ataupun separuh mesti hadir. Bila dah cukup, barulah mesyuarat boleh dimulakan. Okey, persediaan mesyuarat. Persediaan mesyuarat selain daripada dokumen, persediaan tempat tadi, okey, susun atur meja, kerusi macam mana, ruang bilik, muat ke tidak dengan ahli, bilangan ahli, okey, jamuan ringan patut ada ke tak ada. Selain itu, persediaan mesyuarat adalah soalan-soalan yang ingin diajukan. Sebab bila awak dah terima notis mesyuarat, awak dah diberitahu agenda-agenda yang hendak dibincangkan, jadi awak dah boleh sediakan soalan-soalan yang berkaitan. Ataupun awak rasa nak buat aduan, boleh mula merangkalah apa yang ingin disuarakan. Okay, peranan ahli mestilah tiba awal di mesyuarat, okay, supaya mesyuarat dapat dimulakan dengan tepat pada waktu dia. Okay, mesyuarat yang berkesan. Untuk mengetahui mesyuarat itu berkesan atau tidak, kita tengok penglibatan ahli tu. Kalau mesyuarat tu diam je, krik, itu maknanya mesyuarat awak tu tak berkesan lah. Jadi apabila mencapai matlamat, apa yang bagusnya jangka masa yang singkat dapat memuaskan ahli-ahli mesyuarat tersebut. Okey, kepentingan pengurusan mesyuarat dan minit. Ni ada banyak Yang pertama, memastikan segala keperluan mesyuarat disediakan selengkapnya dan mesyuarat dapat berjalan dengan lancar.
Kena pastikanlah supaya mesyuarat awak dapat berjalan dengan lancar ni. Memastikan ahli-ahli yang dijemput hadir. Mendapat maklumat lengkap. Kena pastikan lengkap. Dalam notis tu kena ada agenda. Pukul berapa, tempat kat mana. Okey. Kemudian memastikan mesyuarat berfokus dan ahli-ahli yang hadir dapat berbincang secara produktif untuk membuat keputusan. Ini bukan cakap merapu je lah. Masuk-masuk tu tak ada agenda, tiba-tiba nak cakap pasal hal tu, hal ni. Okey. Itu tak bagus lah. Kemudian memastikan segala keputusan dapat diedarkan kepada semua pihak terlibat sama ada yang hadir atau tidak. Maknanya kalau ada yang tidak hadir pun kena maklumkan kepadanya jika isu yang dibincangkan itu melibatkan pihak tersebut. Kemudian membolehkan pemantauan perkembangan sesuatu projek atau kerja yang diarahkan sama ada telah dilaksanakan atau sebaliknya. Jadi melalui mesyuarat ni juga awak boleh pantau perkembangan tu. Contoh mesyuarat yang lepas dah bincangkan pasal kebersihan. Jadi next mesyuarat kita nak tanya lagi progres dia, perkembangan macam mana dengan progres kan. Jadi boleh buat mesyuarat ni lah. Kemudian menyediakan rekod sejarah yang sah dan tetap untuk rujukan pada masa hadapan. Ini sebagai rekod kita supaya kita dah buat bincangkan isu ni dalam jabatan kita, jadi orang atasan tak boleh nak tuduh ke, nak salahkan kita ke. Okey, jadi dia disimpan sebagai satu rekod dah. Okey, menjadi bukti untuk tujuan pengauditan dan juga mahkamah. Okey, kuis ini nanti saya akan bagilah. Yang ni biarkan dulu, siapkan dulu tugasan penyediaan minit mesyuarat. Okey, yang ni kalau ada masa saya akan bagi awak buat dalam kelas. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.